mekanisme tangani kenaikan harga barang akan diumumkan. Lapan lokasi di Kelantan risiko tanah runtuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan membawakan lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan. Antara fokus hari ini, projek perumahan penjawat awam Malaysia bakal diperluas. Terus setia sejam bersama kami dalam berita wilayah. Satu pengumuman rasmi akan dibuat dalam tempoh 2 minggu lagi untuk membendung kenaikan harga barang keperluan di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pihaknya telah berbincang dengan 2 kementerian yang terlibat, iaitu Kementerian Kewangan serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Suatu langkah-langkah yang mungkin dapat mengawal keadaan ini dan kalau boleh kita kurangkan harga barangan keperluan. Jadi saya minta sabar sedikit untuk pengumuman rasmi dibuat oleh Kementerian Kewangan sebab ia melibatkan dari kewangan juga. Kerajaan mengesan punca kenaikan harga barangan keperluan khususnya ayam disebabkan peningkatan kos operasi ladang peternakan dan kenaikan harga makanan ayam yang diimport. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis pelancaran kempen beli barangan Malaysia dan perasmian pembukaan cawangan sebuah pasaraya di Sentul. Felda menyasarkan pendapatan minimum peneroka kira-kira RM5,000 sebulan menjelang 2023 menerusi inisiatif Ladang Lestari 25-23. Sasarannya meningkatkan produktiviti ladang peneroka sebanyak 25 tan sehektar setahun selain 23% kadar perahan minyak menjelang 2025. Perusi Felda Datuk Seri Idris Yusof berkata inisiatif turut melibatkan penggunaan teknologi pintar dan mekanisasi dalam meningkatkan hasil ladang. Usaha tersebut dapat mengurangkan kebergantungan buruh asing kepada 50% selain mengurangkan 20% kos operasi. Kita nak pastikan ladang-ladang di Felda ini hasilnya ialah 25 tan 1 hektar, metrik tan 1 hektar dan OER ataupun kadar perahannya 23% pada tahun 2023. Dan jelas pada hari ini dah ada ladang-ladang yang capai bukannya 25 tan, yang sudah capai 32 tan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan inisiatif tersebut bersempena sambutan Hari Produktiviti dan Kualiti Peladangan Felda di Felda Muakil Segamat. 8 kawasan di Kelantan dikenal pasti berisiko berlakunya tanah runtuh berikutan keadaan cuaca tidak menentu termasuk hujan berpanjangan. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Syafi'in Mahmad, 8 kawasan terbabit melibatkan 5 daerah iaitu Gua Musang, Jeli, Pacuk, Kuala Kerai dan Pasir Mas. Kawasan di Gua Musang membabitkan Jalan Kuala Betis ke Lojing dan semua lokasi di Lojing berisiko berlaku tanah runtuh. Lokasi lain Batu 18, Jalan Timur Barat Jeli ke Gerig, tebing Sungai Kampung Kuau di Bajuk, Kampung Jalan Pohong Celagi, Pasir Mas dan di Kuala Kerai membabitkan Latepek, Gunung Song serta Kampung Cucuh Puteri.
Beberapa kawasan yang telah dikenal pasti berisiko tanah runtuh seperti Gua Musang Lodging. Gua Musang Lodging ni sebenarnya saya maklum sering kali berlaku tanah runtuh dan saya mengharapkan semua pengguna jalan raya berhati-hati dan selalu mendapat maklumat terkini daripada sumber-sumber. Beliau ditemui selepas merasmian Surau Ar-Rashidin di IPD Tumpat. Pasukan khas polis bertugas 24 jam memantau lokasi bahaya dan keadaan hujan dengan kerjasama Bilik Gerakan Bencana Kerajaan Negeri. Baik saudara, hanya segelintir daripada keseluruhan 1.6 juta penjawat awam yang enggan menerima vaksin COVID-19. Perkara ini jelas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman tidak harus menjejaskan fokus kerajaan dalam usaha pembangunan negara. Tumpuan utama JPA adalah ke arah pembangunan negara, melaksanakan Belanjawan 2022 serta rancangan Malaysia ke-12 dengan baik dan lancar. Perkhidmatan awam memainkan peranan besar dalam pembangunan negara. Kita sekarang ni memfokuskan atau mementingkan kepada penyampaian perkhidmatan. Di peringkat JPA itu saja. Jadi yang lain ni kita dah bagi penurunan kuasa, kita bagi kepada budi bicara kejabatan untuk melaksanakan apa yang perlu dibuat. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam kepada Pengurus Sumber Manusia Negeri 9 di Seremban. Dua wakil RTM berjaya merangkul anugerah utama pada Majlis Anugerah Malaysian Society for Occupational Safety and Health ke-39 di Ibu Negara pagi tadi. Wartawan Mohan Jinasami menang tempat pertama kategori media penyiaran televisyen dan video dalam talian. Manakala penyampai KLFM Aina Diana Azizi merangkul Johan kategori media penyiaran radio dan radio dalam talian. Selama 10 tahun saya kerja di RTM, saya belum pernah lagi mendapat apa-apa anugerah. Tetapi anugerah yang pertama dalam hidup saya ini akan jadi batu loncatan kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak laporan-laporan yang berkualiti selepas ini. Kerana ia juga memberikan implikasi yang positif kepada nama Radio Televisi Malaysia RTM. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pengurusan KLFM, pengurus KLFM, penolong pengurus KLFM, kepada Ketua Bahagian Rancangan KLFM yang bagi saya peluang untuk menerbitkan penerbitan ini. Baik, kita ke Sarawak dengan perkembangan projek perumahan penjawat awam Malaysia bakal diperluas ke beberapa kawasan di negeri itu. Nursila, silakan. Ya Nurul, projek perumahan penjawat awam Malaysia PPAM dijangka diperluas ke beberapa kawasan lain di negeri ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican bagaimanapun berkata pembinaan projek perumahan itu bergantung kepada permintaan. Datuk Seri Rizal Merican memberitahu setakat ini pembinaan PPAM di Sarawak adalah berdasarkan kepada potensi projek perumahan itu didiami oleh penjawat awam. Oleh itu, kementeriannya akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk pelaksanaan pembinaan perumahan itu, memandangkan Sarawak juga mempunyai projek perumahannya sendiri seperti program Rumah Spektra Permata Spektra. Jelas beliau ini bagi mengelakkan berlakunya sebarang percanggahan antara permintaan dan tawaran perumahan. Datuk Seri Rizal Merican berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan tinjauan mesra keluarga Malaysia di PPAM Kota Samarahan. Beliau menambah terdapat 6 projek PPAM di Sarawak iaitu 2 masing-masing di Kuching dan Miri, manakala 1 projek di Kota Samarahan dan Sibu. Daripada jumlah itu, 3 projek telah siap, 2 masih dalam pembinaan, manakala 1 lagi projek dalam perancangan melibatkan sebanyak 1,595 unit. Rakyat Sarawak terus diseru supaya berganding bersama kerajaan yang stabil ke arah mencapai negeri maju menjelang tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan peranan rakyat adalah penting dalam usaha memacu pembangunan berterusan di Sarawak.
Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, kolaborasi kerajaan yang stabil dan kerjasama rakyat yang kukuh mampu memastikan agenda pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan jayanya. Beliau juga menyeru rakyat khususnya di Miri untuk memberi sokongan berterusan kepada pasukan pembangunan sedia ada. Malah beliau berharap agar kawasan Pujut menjadi sebahagian daripada pasukan pembangunan Kerajaan Sarawak menjelang hari mengundi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 yang akan diadakan pada 18 Disember depan. Beliau berucap demikian pada majlis makan malam pemimpin bersama rakyat di Miri. Dalam pada itu, beliau berharap Miri akan terus dirancangkan lagi dengan pembangunan yang memberi impak kepada sosioekonomi penduduk dan negeri ini. Secara keseluruhannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari komited meneruskan manifesto pembangunan yang dibawa Allahyarham Pehen Sri Adnan Satem sejak menerajui tampuk kepimpinan tahun 2017. Pelbagai isu kritikal akan diutarakan menerusi kempen Pilihan Raya Undangan Dewan PRU DUN Sarawak ke-12 Disember ini. Penganalisis politik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, Dr. Arnold Puyuk menjangkakan politik pembangunan pasti menjadi isu paling hangat yang akan dibincangkan. Jelas Dr. Arnold, isu ini merangkumi kemudahan asas melibatkan kawasan luar bandar. Selain itu, katanya rakyat pastinya mahu kestabilan politik agar agenda pembangunan dapat diteruskan. Sementara itu, bagi pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, Profesor Madya Stanley, pengenalan calon baharu pastinya menjadi perhatian pengundi yang berharap membawa visi baharu. Pemilihan calon yang sesuai selain melihat dari parti juga katanya penting kerana pengundi mahu wakil rakyat yang mampu menggalas tanggungjawab. Beliau turut berpendapat isu seperti perjuangan hak-hak Sarawak dalam kandungan Perjanjian Malaysia 63 dan isu pengurusan pandemik COVID-19 juga bakal menjadi agenda yang boleh mempengaruhi pengundi. Kedua-dua mereka menyatakan demikian dalam randau khas pra-pengundian di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching malam tadi. Randau khas pra-pengundian #KamiMilih ini merupakan platform diskusi untuk membicarakan pasca pengundian menghadapi PRU DUN Sarawak ke-12 serta impak kepada rakyat di negeri ini. Sebuah Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM bakal diwujudkan tahun hadapan. Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia, Datuk Muhammad Ali Mansor memberitahu sudah tiba masanya institut yang telah wujud hampir 100 tahun itu memiliki institusi pengajian sendiri. Datuk Muhammad Ali Mansor menjelaskan ia dijangka berupaya melahirkan graduan yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan sekaligus membantu menjana ekonomi negara. Sebab itu apabila adanya universiti ini, kita berharap mereka akan dapat didedahkan. Kita buat 2 tahun di universiti, 2 tahun dalam industri. Jadi kita akan tempatkan mereka terus kepada koperasi. Bagaimanapun, beliau menambah universiti berkenaan akan dikawal selia oleh Kementerian Koperasi dan Usahawan, bukannya di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Datuk Muhammad Ali bercakap kepada media selepas seminar hybrid Reset Bisnes Koperasi di Kuching. Seminar tersebut dihadiri lebih 100 peserta itu diadakan bagi membantu usahawan koperasi untuk menghadapi era endemik COVID-19 ketika ini. Penganjuran kali ketiga E-Kolokium Pendidikan Peringkat Kebangsaan Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebau bukan saja platform guru-guru dan pentadbir sekolah berkongsi hasil kajian dan amalan terbaik, malah ia membuktikan keupayaan guru-guru yang mempunyai kemahiran ilmu teknologi maklumat menyiarkan E-Kolokium Pendidikan Kebangsaan ini secara langsung melalui platform YouTube dan Facebook PPD Tatau Sebau. Timbalan Pengarah SPPD Jabatan Pendidikan Negeri Dr. Abang Hud Abang Engkah yang turut serta dalam sesi pembentangan secara langsung di E-Kolokium Kebangsaan itu mengakui ia bukti guru-guru bukan hanya perlu hebat di bilik darjah, malah menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran teknologi terkini. Jadi untuk itu saya ucapkan tahniah sekali lagi lah kepada semua pegawai pendidikan, semua guru yang terlibat. Maknanya kehebatan tuan-tuan bukan hanya hebatnya dalam bilik darjah, tetapi tuan-tuan hebat dalam mengendalikan program yang memerlukan skill yang tinggi.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan sesi pembentangan di program tersebut di studio Green Screen PPD Tatau, Sebau. Pada sesi itu, Dr. Abang Hud membentangkan perkongsian beliau bertajuk Mengurus Cabaran Pendidikan, Peranan Kita yang berkaitan isu pendidikan semasa pandemik COVID-19 ini. Ia disertai 58 orang pembentang sehingga esok, termasuk beberapa tokoh terkenal dalam dunia pendidikan seperti bekas Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Amin Senin, Guru Cemerlang Dr. Nohelmi Abdul Muttalib, termasuk beberapa pemimpin institusi dan jabatan pendidikan dari luar dan dalam Sarawak. Malah selebriti pendidikan Dr. Su Winci ditampil untuk kali kedua tahun ini dengan membuat pembentangan langsung dari Sepanyol pada hari pertama. Kemuncaki Kolokium Pendidikan Kebangsaan Siri 3 esok akan menampilkan pengarah bahagian profesionalisme Guru KPM Datuk Dr. Azhar Ahmad dan pengarah JPN Sarawak Dr. Norisah Suhaili. Presiden Parti Progresif Demokratik PDP Datuk Seri Tiong King Sing akan berusaha mengadakan perjumpaan dengan wakil syarikat Sarawak Energy Berhad SEB bagi menyelesaikan isu bekalan elektrik di Kampung Sentosa Salim di Sibu. Datuk Seri Tiong King Sing menjelaskan penduduk di kawasan itu telah diminta membayar sendiri kos penyambungan elektrik ke rumah mereka. Bagaimanapun, respon yang beliau dapat daripada Kementerian Utiliti ialah penduduk layak untuk mendapatkan bantuan menerusi skim elektrik luar bandar Sarawak. Selain itu, Kampung Sentosa Salim juga sering dilanda banjir kilat berikutan masalah sistem peparitan yang tidak diselenggara. Saya difaham di Sentosa tahun depan 2022 sudah ada di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kita Sarawak punya rancangan memang sudah lulus 25 juta untuk dinaik taraf semua peparitan untuk Sentosa. Beliau ditemui pemberita semasa melawat dua lokasi berbeza di Kampung Sentosa Salim, Sibu. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Narsila. Hari kelima pencarian seorang kru bot nelayan di Sibu, Sarawak. Agensi Penguatkuasaan Maritim masih meneruskan pengesanan dengan penglibatan 44 anggota dalam operasi cari lamat yang diperluas hingga ke 72 batu nautika persegi. Aset-aset pasukan penyelamat bomba serta APM telah diatur gerak ke sektor pencarian sekitar perairan Pulau Brod ke Tanjung Manat sejak pagi tadi. Pencarian turut dilakukan di sepanjang pesisir pantai dari Belawai ke Tanjung Jericih dan Belawai ke Kuala Paloh. Tiada sebarang petunjuk baharu ditemui setakat ini. Saudara, fokus dari negeri di bawah payung antara pengisiannya mengenai eksersis sembadau menggunakan sistem tempur pertama di Kem Lok Kawi. Perinciannya kita langsung bersama Inisia Dollars di Kota Kinabalu. Inisia, silakan. Ya, benar Nurul. Division kelima Infanteri berpangkalan di Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu kini sedang mengadakan latihan simulasi berdasarkan konsep peperangan konvensional. Latihan ini menggunakan sistem tempur pertama Battle Tech 4 melibatkan 250 pegawai dan anggota. Panglima 5 Division Major General Datuk Muhammad Halim Haji Khalid berkata latihan ini penting agar anggotanya lebih bersedia menangani segala ancaman selain menguji pertahanan di Sabah. Latihan itu juga adalah bagi mengukur tahap kesiagaan dan atur gerak formasi. Ini kita buat selain daripada pos pemerintahan, iaitu menggunakan komputer yang di mana kita buat perancangan, kita rangka gubal strategi kita dan kita mainkan dalam komputer
dan kita lihat di situ sama ada rancangan kita berkesan ataupun tidak berkesan. Beliau berkata demikian kepada media di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Tambahnya, eksersis selama 7 hari ini juga bertujuan menguji keberkesanan perintah, kawalan serta pengurusan logistik di peringkat formasi dan pasukan. Terdahulu, Datuk Muhammad Halim menyempurnakan pemakaian Toha kepada 5 anggota untuk memperkenalkan kepada tim pelaku, tim evaluasi, tim pemerhati, wasit dan tim Staff Planning Exercise SPE. Kerajaan negeri akan memastikan penganjuran program-program kesenian Islam diteruskan dan dikembangkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Langkah tersebut sekaligus mewujudkan kumpulan pakar tempatan khususnya generasi baharu. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu seni tersebut mempunyai daya tarikan selain mampu menjana ekonomi setempat. InsyaAllah akan menjadi acara tahunan sempena sambutan Maulid Rasul SAW dan kita juga akan melebarkan pertandingan kaligrafi dan bengkel menulis khat ini peringkat kebangsaan dan kita insyaAllah akan luaskan di peringkat antarabangsa kerana sebelum ini peringkat ASEAN dan mendapat sambutan yang baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas penyampaian hadiah pertandingan kaligrafi Islam Khat Nusantara Sabah Malaysia ke-6 di Dewan Sa'dah Wisma Muiz. Menurutnya, kerajaan sedar kepentingan kesenian Islam dalam pembentukan jati diri bangsa dan masyarakat melalui penganjuran program seumpama. Datuk Arifin turut mengajak lebih ramai belia di negeri ini agar menceburi bidang seni tersebut sebagai punca kerjaya tetap. Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah KBSS akan membawa usul Majlis Perundingan Belia Negeri Sabah ke peringkat Kabinet Negeri sebelum pembentangan Belanjawan Negeri 2022 pada 3 Disember ini. Usul-usul berkenaan telah disampaikan oleh wakil daripada 6 bahagian Sabah iaitu kawasan Pantai Barat, Pedalaman Atas, Kudat, Beaufort, Sandakan, Keningau dan Tawau. Semua usul tersebut mencakupi keperluan dan pembangunan asas untuk kesejahteraan masyarakat akar umbi, khususnya untuk belia. Menterinya Datuk Elron Angin menegaskan satu perjumpaan susulan bersama wakil akan diadakan bagi perincian sebelum dibentangkan. Kita telah mendengar usul-usul daripada 6 bahagian Majlis Perundingan Belia di Sabah. Dan banyak mengutarakan tentang isu-isu yang kita hadapi sendiri. Kita akan panjangkan suara-suara belia ini di peringkat DUN dan juga kepada kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan. Model baru pembangunan belia ini adalah satu panduan ataupun benda yang akan merupakan satu kerangka kerja untuk kita menambah baik dasar belia Malaysia yang ada. Beliau menyatakan perkara ini kepada pemberita di Kota Kinabalu selepas program Majlis Perundingan Belia Negara Peringkat Negeri Sabah 2021. Datuk Elron yang juga pengerusi Majlis Perundingan Belia Negeri turut memuji belia yang berani tampil bersuara melalui platform tahunan ini sekaligus mendapatkan pandangan dan cadangan belia sekaligus menjurus ke arah pelaksanaan. Jelasnya, inisiatif model pembangunan belia baharu ini adalah sebagai pelengkap bagi menyokong mekanisme dasar belia Malaysia 2015-2035. Kementerian Pengajian Tinggi KPT melaksanakan pelanjana semula ekonomi negara penjana bagi menangani cabaran kebolehpasaran graduan selain mengurangkan pengangguran akibat pandemik COVID-19. Justru Universiti Malaysia Sabah UMS secara proaktif melaksanakan inisiatif tersebut dikenali sebagai penjana KPT CAP. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Rahman Nordin berkata, langkah berkenaan sekaligus memastikan graduan memiliki daya saing yang tinggi dan kompetensi relevan bagi menjamin kebolehpasaran mereka di alam pekerjaan. Jelasnya, program penjana KPT CAP sepatutnya dilaksanakan pada awal tahun 2020 bagi membantu graduan tahun 2019 dan tahun 2020 mendapatkan latihan dan penempatan pekerjaan. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan program penjana KPT CAP
bagi kursus perunding unit amanah yang dianjurkan dengan kerjasama PNB Investment Berhad di Kota Kinabalu. Hadiah sama pengarah eksekutif kumpulan interim merangkap pengarah PNB Investment Berhad, Dato' Zulfikri Osman, pengarah Pusat Kerjaya dan Alumni UMS, Dr. Sun Singh Bikar Singh dan Ketua Pegawai Eksekutif PNB Investment Berhad, Mahani Ibrahim. UMS sebelum ini telah mengadakan 5 program di bawah penjana KPT CAP, antaranya kursus Aircraft Manufacturing Technology, Certified Drone Precision, Agriculture Proficient, Industrial Internet of Things, kursus pengurusan acara karnival dan jualan, serta kursus pengurusan dan perniagaan dalam muzik. Seramai 100 graduan UMS telah mengambil bahagian dalam kursus yang berlangsung selama 42 hari yang dilaksanakan secara hybrid atau atas talian dan secara fizikal. Persatuan Amal dan Kebajikan Bencana Malaysia adalah badan yang kini aktif mengagihkan bantuan kepada golongan asnaf dan warga emas di Sabah. Antara bantuan yang diserahkan adalah bakul makanan, peralatan pembasmi kuman dan pembersihan diri, pelitup muka serta wang tunai. Program dengan kerjasama Yayasan Taqwa ini dikenali sebagai Jelajah Trans Borneo Amal dan Prihatin. Dilancarkan dalam 2 siri, persatuan tersebut mensasarkan 500 penerima meliputi Kota Kinabalu, Tambunan, Ranau, Tongot, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Semporna. Kita ada 2 misi dan misi pertama ni kita merangkumi daerah Kota Kinabalu, Tambunan dan Ranau di mana kita mensasarkan golongan asnaf dan warga emas lah untuk menyerahkan bantuan dan sumbangan yang kita dapat hasil daripada kutipan daripada orang ramai lah dan beberapa yayasan. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika majlis penyerahan bantuan kepada golongan asnaf di Masjid At-Taqwa di Kompleks Bersepadu KKMM, Kota Kinabalu. Ucapkan terima kasihlah kepada Yayasan Malaysia dan Yayasan Taqwa kerana memberi sumbangan kepada kami yang asnaf ini sampai sedikit meringankan beban kami terutama sekali pada musim pandemik ini. Selain itu, Amal Malaysia juga akan bekerjasama dengan Food Bank Kota Kinabalu bagi mengumpul sumbangan dari semenanjung Malaysia. Alhamdulillah, senang dan terima kasih kerana memberi bantuan ini dan meringan. Mudah-mudahan mereka-mereka yang memberi bantuan akan mendermah, akan meneruskan usaha ini. Perlu diteruskan juga demi kelangsungan hidup yang susah ini, sukar ini, rumit. Baik, sekian laporan wilayah hari ini. Terus patuh SOP elak tempat sesak. Kita jaga kita. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan Nurul. Terima kasih Andi atas perkembangan itu. Baik saudara, sebelum ke perkembangan selanjutnya, kita ke Jabatan Meteorologi bagi mendapatkan laporan cuaca semasa bersama penyampainya Nur Farha Abdul Halim. Nur Farha. Silakan. 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 Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini. Paparan carta angin permukaan rantau negara kita menunjukkan keadaan tiupan angin yang didominasi dari arah timur laut ke pantai timur semenanjung Malaysia dan juga dari arah baratan ke pantai barat semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak perlahan iaitu antara 10 hingga 20 km sejam. Dan setakat ini Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat kategori kedua dan juga pertama bagi kawasan perairan yang telah dilorekkan sehingga 27 November 2021 yang mana ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bobot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Semoga dengan itu kami menasihati orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan dan dinasihatkan kepada nelayan agar tidak turun ke laut buat masa ini. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar tempatan di semenanjung Malaysia. Keadaan hujan dan ribut petir di beberapa tempat melibatkan utara semenanjung Malaysia bermula dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di sekitar pedalaman negeri Perak ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti, manakala ribut petir di 1-2 tempat melibatkan daerah di Pahang masih lagi berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti
nanti. Hujan yang sedang berlaku di pesisiran pantai Kelantan dan juga Terengganu sejak dari pagi tadi masih lagi dijangkakan akan tertumpu di kawasan berkenaan dan akan mula memasuki di 1-2 jajahan di sekitar pesisiran pantai Kelantan dan juga di bahagian utara Terengganu. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Seterusnya, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan yang dijangkakan berpotensi berlaku di negeri Kelantan dan juga Terengganu melibatkan bahagian pesisiran pantai bermula esok 26 hingga 27 November 2021 melibatkan jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih, manakala di Terengganu pula melibatkan daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus dan juga Kuala Terengganu. Kami menasihatkan agar penduduk setempat berwaspada pada ketika ini dan peka dengan amaran cuaca terkini. Seterusnya, untuk paparan imej gemerada di Sabah dan Sarawak, keadaan kelembapan yang tinggi melibatkan hampir keseluruhan bahagian di pantai barat, sandakan dan juga pedalaman Sabah ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala di Sarawak pula ribut petir lebih tertumpu di bahagian pedalaman termasuklah di sekitar Miri dan juga Limbang. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Kita ikuti paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam ini. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia memaklumkan rangkaian 3G di negara ini akan ditamatkan sepenuhnya pada 31 Disember ini. Pengguna telefon bimbit atau peranti 3G diingatkan segera beralih ke rangkaian 4G. Penamatan rangkaian 3G merupakan usaha kerajaan untuk meningkatkan liputan jalur lebar yang lebih menyeluruh dan berkualiti tinggi di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela. Pendekatan bertujuan menggunakan semula spektrum sedia ada bagi mengukuhkan rangkaian 4G serta membolehkan penyedia rangkaian mudah alih meningkatkan ketersambungan digital dan memberi pengalaman 4G yang lebih baik. Setakat 30 September, 94% kawasan berpenduduk mempunyai akses 4G dengan perkhidmatan jalur lebar mudah alih pada kelajuan 31.34 MB sesaat. Baik saudara, mencari yang halal adalah satu kewajipan. Selain wajib memastikan makanan dan barangan halal dalam kehidupan seharian, pemilihan hotel tidak terkecuali dalam isu ini. Sijil pengesahan halal Malaysia antara yang digalakkan di pohon pemain industri perhotelan. Perbincangan lanjut langsung bersama Amir Ashraf Rosidan dari Negeri Sembilan. Silakan Amir. Sijil pengesahan halal Malaysia SPHM dapat memberi keyakinan kepada pengunjung khususnya yang beragama Islam untuk menginap di hotel. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Harun, pengusaha hotel di Negeri Sembilan digalakkan memohon sijil tersebut. Kita sedia maklum sebelum ni pun kita apabila ada sijil halal ini, keyakinan umat Islam itu akan lebih yakin dengan tinggal di situ.
Tetapi tak bermakna yang tak ada sijil halal itu kita tak boleh duduk ya. Sebab kita hanya tinggal, kadang-kadang kita hanya tinggal, kita hanya untuk tidur, jadi tak ada masalah bagi saya. Cuma nak dapatkan sijil halal tu memang agak ketat, dan saya yakin mereka boleh gunakan kesempatan ini, waktu ini untuk mendapat sijil halal. Di Negeri Sembilan, 15 hotel mempunyai sijil halal. Daripada jumlah itu, 13 di Port Dickson, bakinya di Seremban. Pengerusi Halal The Guest Hotel and Spa, Muhammad Najib Baharudin berkata, proses sangat ketat untuk mendapatkan sijil pengesahan halal bagi memberi lebih keyakinan kepada pengunjung bukan sahaja dari segi bahan, malah meliputi tahap kebersihan. Perkakas kita, pembekal kita, staf-staf yang syarat untuk mengendalikan masakan itu semua mesti melalui proses halal yang sangat ketat lah. Bukan mudah lah. Jadi di situ kita memberikan satu keyakinan pada orang untuk membeli dan menjamu selera di hotel kita lah. Buat julung kalinya, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan PPANS menganjurkan program Semarakkan Membaca Keluarga Malaysia sempena sambutan Bulan Keluarga Malaysia 2021. Ia merupakan platform untuk menyemarakkan keutuhan serta keterangkuman dalam keluarga Malaysia, sekaligus menjamin kemakmuran dan perpaduan sebuah keluarga yang besar. Apabila kita melancarkan keluarga Malaysia, bagi saya sebagai jabatan yang orang kata diberi tanggungjawab untuk membentuk budaya membaca, jadi bagi saya keluarga Malaysia ni perlu, ibu bapa perlu menanamkan budaya membaca di kalangan anak-anak mereka, terutama sekali mereka yang masih kecil. Sebab tu kami melancarkan hari ini dan insya-Allah kami akan meneruskan program Semarakkan Membaca Keluarga Malaysia. Pelbagai aktiviti dirancang bagi menyemarakkan program tersebut, antaranya aktiviti dalam talian, program untuk kanak-kanak serta bicara buku. Masyarakat khususnya golongan muda perlu menerapkan nilai murni daripada ketokohan yang ada pada sarjana terdahulu. Pengarah Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Syamsuddin berkata, ketokohan Zakbar misalnya perlu diterapkan bagi menanam rasa patriotik dalam diri. Zakbar atau nama sebenar Tan Sri Dr. Zainal Abidin Ahmad adalah tokoh alam Melayu yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan dan perkembangan masyarakat serta pendidikan. Golongan muda, dia kena ambil beberapa asas atau prinsip yang Zakbar buat. Nak usaha betul-betul. Kemudiannya, peluang dah banyak. Dan kemudiannya kalau nak membangunkan masyarakat, itu perlu, dia kata itu tanggungjawab kita. Tapi menggunakan cara yang betul. Mana menulis. Beliau ditemui pada seminar antarabangsa ketokohan Zakbar di Jempol. Seminar bertujuan mengumpulkan hasil penyelidikan terkini berkenaan sarjana terulung di alam Melayu berkaitan Zakbar. Hasil kajian tokoh tersebut turut dibentangkan sebagai tanda ingatan dan sanjungan terhadap sumbangan besar memartabatkan bangsa dan bahasa Melayu. Pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Dr. Randa Syamsuddin Ahmad berkata, usaha itu akan diperluas ke peringkat institusi pendidikan. Tadi ada disebut oleh Yang Berhormat Datuk Ezuki Andes kita, iaitu melahirkan sejuta Zakbar. Ya. Jadi perkara ini akan kita gerakkan ke peringkat sekolah dengan kesama jawatan pelajaran. Pengarah pun ada pada hari ini, kan, supaya perjuangan Zakbar ni mesti bermula pada peringkat yang bawah lagi. Ya. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Amir di atas perkembangan itu. Peruntukan sama rata RM200,000 kepada semua 56 adun menerusi Belanjawan Johor 2022 bakal memberi manfaat kepada rakyat. Agihan seimbang tersebut bertujuan memastikan rakyat yang terkesan akibat COVID-19 dapat dibantu secara inklusif. Ikuti laporan Anas Maknur berkaitan impak peruntukan DUN berkenaan kepada rakyat Johor.
Sejak tahun lalu, Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad mengumumkan peruntukan sama rata berjumlah RM150,000 kepada semua adun bagi pentadbiran dan pengurusan di kawasan masing-masing. Dan bagi 2022, semua adun bakal menerima RM200,000 bagi tujuan sama, selain tambahan RM50,000 ketika perayaan. Inisiatif tersebut mendapat maklum balas positif wakil rakyat kerajaan mahupun pembangkang. Kami sebagai wakil rakyat, suka atau tak suka, kamilah tempat rakyat untuk mengadu. Jadi tak kira kalau kita di pihak pembangkang ataupun di pihak kerajaan, itulah yang kami akan alami semuanya. Sama je sebenarnya. Tak kira lah kita ni wakil rakyat, pembangkang ataupun kerajaan. Dan saya rasa bagi peruntukan 200,000 ini, kita akan lihat bagaimana untuk kita uruskan secara baik, kerana di situ ada 50,000 untuk pemberian terus kepada masyarakat setempat, 50,000 adalah untuk pengurusan. Manakala kita dimaklumkan bahawa 100,000 itu lagi mungkin untuk projek-projek kecil. Rakyat pula mengharapkan inisiatif tersebut dapat memberi manfaat kepada mereka yang terkesan sejak penularan COVID-19. Walaupun YB pembangkang dan ni semua dapat, walaupun duduk di kawasan pembangkang, kita dapat sama rata dengan bantuan tu, dan nak minta permohonan pun senang kerana kita pun merasa terkesan dengan keadaan ekonomi yang kurang, yang melembab, dan juga keadaan politik yang tidak menentu. Dan saya mengharapkan dengan pemberian yang sama rata ini dapat melonjakkan ekonomi khasnya kepada rakyat Johor, dan juga saya yang penting benda ini akan sampai ke akar umbi. Dalam usaha membantu rakyat untuk bangkit semula ketika ekonomi tidak menentu, sokongan dan bantuan daripada wakil rakyat sangat diperlukan. Dan menerusi pemberian peruntukan secara saksama kepada wakil rakyat sama ada kerajaan dan juga pembangkang dapat membantu merealisasikan hasrat tersebut. Dengan harapan segala bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Anas Maknor, Berita RTM. 631 kamera litar tertutup CCTV telah dipasang di pelbagai kawasan seluruh pihak berkuasa tempatan PBT Johor sejak Februari tahun lalu. Pelaksanaan projek berkenaan melibatkan peruntukan RM200,000. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ayub Jamil berkata, inisiatif pemasangan CCTV merupakan salah satu usaha di bawah program Bandar Selamat di kawasan PBT negeri ini. Di samping itu juga, pemasangan CCTV ini dapat mengesan kesalahan trafik dan jenayah di jalan raya yang berlaku di kawasan pentadbiran. Garis panduan yang dibagi dengan 15 langkah pencegahan tadi itu senang memberi kesan. Sebanyak 10 kes kemalangan telah dikesan melalui rujukan CCTV tersebut di Omping ini, dan ia menjadi sumber rujukan pihak polis. Program Bandar Selamat diperluas kepada 149 PBT di seluruh negara bagi mencapai matlamat mengurangkan kadar jenayah jalanan negara sebanyak 20%. Tahap pematuhan rakyat Kelantan terhadap SOP pencegahan COVID-19 masih belum memuaskan. Kompon sentiasa dikeluarkan menerusi hampir kesemua operasi yang dijalankan pihak berkuasa. Justru kerjasama rakyat dalam pematuhan SOP merupakan usaha penting bagi mempercepatkan negeri itu beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Perinciannya bersama Nur Alia Ramli. Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, negeri itu hanya mencapai 1 daripada 3 indikator yang ditetapkan Majlis Pemulihan Negara untuk beralih ke fasa seterusnya, iaitu kadar vaksinasi penduduk mencapai 60%. Manakala kadar kes bergejala serius dan penggunaan ICU yang masih tinggi merupakan faktor Kelantan masih belum beralih ke fasa 4 PPN.
masih lagi banyak kerja yang perlu kita laksanakan untuk kita beralih pada fasa 4. Ini bukan sahaja bergantung pada agensi-agensi kerajaan, tapi bagaimanakah rakyat Kelantan itu sendiri dapat memastikan penilantaian COVID itu dapat kita putuskan dalam keadaan sekarang. Untuk beralih ke fasa 4, perlulah rakyat Kelantan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KKM supaya kes COVID di Kelantan ini menurun seperti mana negeri-negeri lain yang mematuhi SOP. Kita masih perlu patuh SOP lah. Dengan pemakaian mask, penggunaan sanitizer, kita mesti lagi sebab kita kena biasakan diri dengan norma baru. Jadi kalau ada masalah simptom-simptom apa tu, kena cepat-cepatlah buat ujikan diri untuk lebih cepat lagi kita ke fasa seterusnya dan kita boleh bekerja seperti biasalah. Kita harus sentiasa berwaspada dan tidak leka dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti pemakaian pelitup muka dan juga kuarantinkan diri jika anda bergejala. Ia kerana ini merupakan elemen penting dalam mengawal penularan COVID-19 yang masih ada ketika ini. Noala Ramli, RTM. Skuad Uniti di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bersedia memainkan peranan sebagai pasukan hadapan menghadapi sebarang situasi bencana seperti banjir. Ia menggunakan khidmat pasukan bantu mula di kawasan rukun tetangga jika diperlukan. Ketua Pengarahnya Abdul Halim Hassan berkata pasukan tersebut akan membantu agensi berwajib memindahkan penduduk terjejas banjir selain bertindak menyalurkan maklumat pada setiap masa. Di pusat pemindahan kita hanya di kawasan-kawasan yang dilanda banjir itu dan menenangkan mereka, menyampaikan motivasi ataupun menyampaikan maklumat-maklumat kepada pihak yang berkuasa lah. Ya, dalam tempoh awal itu. Pasca banjir juga kita laksanakan pembersihan, ya. Biasanya pembersihanlah di kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Terdahulu, beliau menghadiri majlis perhargaan kepada 457 sukarelawan program mobilisasi vaksin komuniti di Kuala Terengganu. Padah menerima suapan 4 tahun lalu, pesara polis Marin didenda RM100,000 oleh Mahkamah Seksyen Ipoh. Hukuman dijatuhkan Hakim N. Bakri Abdul Majid terhadap Zubairi Abdul Muttalib 60 tahun selepas mengaku salah atas 7 pertuduhan. Sekiranya gagal membayar denda, tertuduh berhadapan hukuman penjara 57 bulan. Mahkamah turut memerintahkan wang simpanannya berjumlah lebih RM18,000 termasuk faedah dilucut hak kepada kerajaan Malaysia. Mengikut pertuduhan, Zubairi yang ketika itu bertugas sebagai Ketua Jentera Ronda di Pengkalan Polis Marin, Kampung Aceh Sitiawan, didakwa memperoleh rasuah RM20,700 daripada seorang lelaki yang diketahui punyai hubungan dengan kerja rasminya. Dia melakukan perbuatan itu di Pusat Bandar Seri Manjung antara 2 Mac hingga 29 September 2017. Baik, ini pula banjir di Perak menyaksikan sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka menjadikan 2 PPS aktif setakat ini. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri PPS Dewan Serbaguna, Cikus dibuka malam tadi menempatkan 46 penduduk daripada 17 keluarga. Mereka merupakan penduduk kampung Belt, Kunci Air 12, Parit 4, 5, 6 dan 7 Cikus dalam mukim Sungai Madik. Sementara itu, PPSC Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan menempatkan 99 penduduk daripada 31 keluarga. Kira-kira
Kira-kira 12,000 graduan akan mendapat manfaat daripada pelaksanaan program MOHE X Shopee Siswa Mall. Program itu menyediakan latihan dalam aspek e-dagang serta kemahiran berniaga secara dalam talian kepada graduan Institut Pengajian Tinggi IPT untuk tahun 2019 hingga 2021. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, program itu merupakan hasil kerjasama strategi KPT dengan Shopee Malaysia bagi membentuk lebih ramai usahawan dalam kalangan mahasiswa dan graduan IPT berpandukan Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi 2021 hingga 2025. Shopee Malaysia telah dilantik untuk menyediakan latihan keusahawanan dan platform perniagaan dalam talian kepada graduan. Dengan adanya kolaborasi sebegini, para graduan dapat dilatih dan diperkasakan khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan bidang keusahawanan dan e-dagang. Ini sudah tentu akan dapat mengukuhkan lagi usaha KPT bagi membentuk golongan usahawan digital masa hadapan. Setiap mahasiswa yang berjaya dilatih dan memulakan kedai di Shopee akan turut menerima pakej bantuan usahawan siswa. Pakej tersebut merangkumi voucher kedai Shopee, kredit iklan serta manfaat lain. Beliau berucap dalam majlis pelancaran MOHE X Shopee Siswa Mall di UiTM Shah Alam. Inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menjadikan masjid sebagai pusat transit bagi mangsa keganasan rumah tangga disambut baik Kerajaan Negeri. Menurut Menterinya Datuk Seri Rina Mohamad Harun, melalui projek itu, mangsa keganasan rumah tangga akan diberikan perlindungan tempat tinggal dan keperluan asas seperti makanan dan minuman. Tindakan awal tu kita dah buat untuk bercakap dan berbincang dengan kerajaan negeri. Dan sebab masjid-masjid ini di bawah kerajaan negeri. InsyaAllah so far, Alhamdulillah, ianya mendapat sambutan baik daripada kerajaan negeri. Yang kita dah bercakap Kelantan hari itu, Terengganu, Sarawak, Kedah, Perlis. Ya, ada beberapa negeri lagi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Menangani Keganasan Terhadap Wanita dan Majlis Aspirasi Skuad Wajah di Kuala Lumpur. Terdahulu Masjid Ghufran di Taman Tun Dr. Ismail dan Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dipilih sebagai projek rintis untuk tujuan yang sama. Perkembangan saingan kejohanan terbuka Indonesia. Pasangan beregu lelaki negara Ong Yusin, Teo Yi berjaya nempah slot di pusingan suku akhir selepas menundukkan rakan senegara Aaron Chiao Sohuyik 21-14, 21-17. Sementara itu, pasangan beregu wanita negara Pelitan M. Tinah kalah mengejut di tangan pasangan muda tuan rumah 14-21, 22-20, 21-14. Wartawan Tina Rama ada laporannya. Yusin Yi hanya memerlukan 29 knows that we really need to focus on it, but now there's
there's not much time to training. So after all this tournament, I think we really need to take it serious of this problem. Dalam pada itu, pada aksi sebelah pagi, dua pasangan beregu wanita negara terkandas di pusingan kedua selepas tewas kepada pesaing masing-masing. Pasangan beregu wanita negara Vivian Ho Lim Chiu Sian tampil mantap pada set pertama namun tumpas pada dua set berikutnya kepada pasangan dari Thailand Jongko Van Kititarakol Ravinda Prajongjai. Yang towards belakang kita nak queue tapi tak dapat queue, then mungkin kita lebih macam lose focus sebab kita tak boleh queue kan, kita nak cari jalan untuk queue, then in the end kita mistake sendiri lah ya. Memang tak puas hati lah sebab memang ada chance boleh menang tapi kita tak ada hold tight on the chance to win the match. So yeah, go back, we'll work harder and we'll go back, yeah. Sementara dalam satu lagi aksi beregu wanita negara, Lee Meng Yan Yap Cheng Wen turut terhenti di pusingan kedua selepas tumpas kepada pilihan ketiga kejohanan Gabriela Stova, Stephanie Stova 21-14, 21-15. Game tadi boleh cakap kita orang kalah konsistensi dengan power juga sebab Bulgaria ini memang famous mereka guna power untuk tekan and then they are smashing very kuat, but unfortunately we really cannot defend their smashing. Mereka akan pulang ke tanah air Isnin ini dan akan diberi masa untuk rehat selama seminggu sebelum memulakan sesi latihan bagi kejohanan seterusnya. Tina Rama, Bali, Indonesia, Berita RTM. Menjelang perlawanan pusingan kedua separuh akhir Piala Malaysia 2021 antara Terengganu FC TFC dan Johor Darul Takzim JDT, layar besar bakal dipasang di beberapa lokasi strategik di seluruh negeri khas buat penyokong skuad PTih menyaksikan perlawanan malam esok. Jelas Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu, Wan Sukairi Wan Abdullah, ia sebagai tanda sokongan kepada pasukan kesayangan mereka meskipun dari kejauhan. Baru ni pun untuk pusingan pertama pun kita boleh tengok banyak program-program big screen yang diadakan di seluruh negeri Terengganu, terutama di bahagian-bahagian luar pada Kuala Terengganu lah. Dan di peringkat negeri Terengganu untuk malam esok ni insya-Allah satu program big screen juga akan diadakan di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah yang diadakan oleh pihak Rustia Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu lah. Dan di daerah-daerah yang agak jauh juga menyediakan program yang samalah. Beliau berkata demikian di Marang, Terengganu. Tambah beliau, inisiatif tersebut dilaksanakan agar penyokong dapat merasai sendiri suasana kehangatan aksi perlawanan penentuan itu. Ia juga berikutan jumlah tiket yang diperuntuk kepada penyokong TFC hanya sebanyak 500 tiket. Skuad PT dijadual bertolak ke Johor hari ini menerusi pesawat sewa khas bersama 70 penyokong bertuah. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di Berita RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.